Salam sejahtera, saya Cassandra Fastina, anak perempuan Jeris dengan nombor matriks S71453. Saya merupakan pelajar Sarjana Muda Sains Makanan, Perkhidmatan Makanan dengan Pemakanan tahun pertama. Video ini merupakan video untuk kursus MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban. Dalam video ini, kita akan membincangkan serba sedikit mengenai Perlembagaan Malaysia. Persoalan pertama yang akan muncul dalam fikiran kita adalah apakah itu Perlembagaan Malaysia? Maka marilah kita memulakan perbincangan hari ini dengan mengenali Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan institusi tertinggi di Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah dikubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi kerana ia menjadi punca kepada semua undang-undang yang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan. Semua undang-undang tidak boleh berlawanan dengan perlembagaan dalam apa jua keadaan. Perlembagaan berkenaan telah berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam semua aspek di negara kita dan kita sedar bahawa setiap perkara di sekitar kita terikat dengan perlembagaan. Jadi, ayo kita menjuruskan perbincangan kita terhadap peranan perlembagaan dalam satu aspek, iaitu peranan perlembagaan dalam membentuk penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Peranan utama Perlembagaan Malaysia adalah meningkatkan taraf sosial masyarakat. Hal ini ada bertujuan untuk memastikan taraf sosial dalam kalangan masyarakat sentiasa terpelihara. Misalnya mewajibkan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini dapat memastikan kadar buta huruf dapat dikurangkan dan membentuk insan yang terpuji kerana mereka akan turut didedakan dengan tingkah laku yang harus dilakukan dan harus dielakkan. Maka, dengan adanya perlembagaan, masyarakat akan lebih beretika dan beradab dapat dilahirkan. Seterusnya, perlembagaan berperan sebagai rujukan dalam mengubal Undang-Undang Persekutuan dan Negeri. Maka para pemimpin termasuk YDPA terikat dengan perlembagaan. Hal ini memastikan bahawa individu di negara ini berpegang kepada perlembagaan dan tidak mengambil sebarang tindakan yang bertentangan dengan perlembagaan. Secara tidak langsung, ia membentuk akhlak yang terpuji dalam masyarakat dengan mendidik mereka untuk mematuhi segala undang-undang, peraturan dan juga arahan yang diberikan di mana-mana pihak, walaupun ia berada di pihak sekolah maupun di rumah. Hal ini dapat memastikan bahawa masyarakat yang berakhlak mulia dapat dibentuk. Dapat disimpulkan bahawa perlembagaan dapat membantu dalam memartabatkan penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya, perlembagaan memainkan peranan yang penting dalam menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Hal ini memastikan rakyat memperoleh kebebasan untuk bersuara, beragama dan juga bebas melakukan perkara yang diingini asalkan ia tidak bertentangan dengan perlembagaan. Oleh yang demikian, rakyat tidak lagi terikat dengan sebarang batasan yang menjadi halangan terhadap hak dan kebebasan mereka. Hal ini akan mewujudkan rasa kesyukuran dalam diri mereka dan mengelakkan sebarang tindakan yang dapat memperhadkan mereka daripada meneroka kebebasan yang diberikan. Hal ini akan mendidik rakyat untuk menjaga tingkah laku mereka daripada tidak melakukan sebarang perkara yang bertentangan dengan perlembagaan dan menyebabkan hak dan kebebasan terjejas. Justru masyarakat yang beramalan baik dapat dilahirkan. Maka perlembagaan dapat membentuk penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di negara kita. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perlembagaan memainkan peranan yang penting dalam membentuk penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Oleh itu, kita haruslah mengelakkan diri daripada berpandang rendah terhadap perlembagaan yang menjadi institusi tertinggi di negara kita. Kita sewajarnya berpegang kepada perlembagaan dalam apa jua keadaan dan juga setiap gerak-geri kita, agar penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat majmuk dapat dipergiatkan lagi, agar masyarakat yang bergelar modal insan dan berkualiti dapat dilahirkan. Bukan itu sahaja, pandangan orang ramai terhadap masyarakat juga dapat dipertingkatkan agar masyarakat sentiasa disanjung tinggi oleh orang di sekitar kita.
Itu sahaja perbincangan kita serba sedikit mengenai Perlembagaan Malaysia dan peranannya dalam membentuk penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk di negara kita. Sekian, terima kasih.